Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini anda bersama dengan Cikgu Alia untuk belajar macam mana kita nak selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian. Okey, Cikgu buat video ni atas request ada kawan-kawan yang ada masalah yang masih ada masalah tentang kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni sebelum kita mula untuk penyelesaian persamaan linear serentak, awak kena tahu dulu, first kali ialah bentuk yang macam mana yang kita boleh gunakan penyelesaian persamaan linear serentak. Contohnya, dia mestilah diberi dua persamaan. Ni benda pertama yang awak kena tahu. Dia mesti ada dua persamaan yang dia minta kita untuk selesaikan persamaan berikut. Contohnya di sini, 2x tambah 3y sama dengan 1. Persamaan yang kedua diberi ialah 3x tambah 2y sama dengan 4. Jadi macam mana kita nak tentukan dia persamaan linear serentak? Pastikan pertama sekali ialah awak kena pastikan pemboleh ubahnya adalah sama atas dan bawah. Atas x, bawah pun x. Pemboleh ubah yang kedua y, bawah pun y juga. Jadi bila awak dah tengok x dan y ni, dua-dua pemboleh ubah ni mestilah kuasanya satu sahaja. Ini untuk persamaan linear serentak. Persamaan linear, dia mesti kuasa satu sahaja. Kalau dia dah memenuhi kedua-dua ini, maka dia ialah persamaan linear serentak. Jadi, sebelum awak mulakan, pastikan awak cek dahulu sama ada persamaan linear yang diberi ialah persamaan linear ataupun tidak. Yang kedua, andai kata diberikan. Kat sini, 4x tolak 6m sama dengan 3. Ataupun 3x tambah 2n sama dengan 3. Bila awak tengok persamaan yang kedua ini, first kali ialah kita kena pastikan bawah ni adalah sama. Persamaan ini yang pertama, pemboleh ubah yang pertama dia adalah sama. Sekarang kita tengok pemboleh ubah yang kedua. Yang ini ialah m, yang bawah ini ialah n. Jadi dia tak sama, yang ini bukanlah persamaan linear serentak. Yang ini bukan. Jadi awak tak boleh gunakan mana-mana kaedah sama ada kaedah penggantian. Kalau boleh, andai kata ini ialah persamaan linear serentak, awak boleh gunakan 3 kaedah. Yang pertama, kaedah penggantian. Yang kedua ialah kaedah penghapusan. Yang ketiga ialah menggunakan kaedah graf. Untuk kelas hari ini, cikgu nak awak fokus kepada kaedah penggantian sahaja. Kejap lagi cikgu akan terangkan langkah-langkah yang kita perlu dalam menyelesaikan persamaan linear serentak. Kita gunakan persamaan yang berada di atas. Cikgu nak salin dulu persamaan ni. Andai kata cikgu gunakan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 1. Persamaan yang kedua ialah 3x tambah 2y sama dengan 4. Macam mana kita nak selesaikan persamaan yang ini? Pertama sekali ialah langkahnya. Ini ialah langkah yang pertama. Cikgu tulis kat sini. Ini ialah langkah 1. Langkah 1, awak kena pilih salah satu persamaan. Sekarang awak nak pilih persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua.
kita tak ada masalah. Boleh pilih mana-mana yang awak rasa lebih mudah. Okay, untuk soalan ni, cikgu pilih persamaan yang pertama. Okay, persamaan yang pertama ialah, okay. So, ini ialah persamaan yang pertama. Okay, ini ialah persamaan yang kedua. Okay, persamaan yang pertama. Okay, jadi daripada, okay, kalau takut salah, awak boleh tulis daripada 1. Okay, ini maksudnya daripada persamaan yang pertama, okay, kita ada ialah 2x tambah 3y sama dengan 1. Okay, ungkapkan salah satu daripada pemboleh ubahnya sebagai tajuk. Okay, sekarang ni ada dua pemboleh ubah di sini, sama ada x ataupun y. Okay, jadi awak boleh pilih. Okay, kalau ini cikgu nak pilih x. Okay, kalau pilih x, dia akan jadi, okay, apa yang akan berlaku pada y? Okay, ini ialah operasi tambah. Kita bawa ke kanan, dia akan jadi operasi tolak. Okay, jadi 1 tolak 3y. Okay, x kat sini masih ada 2. Okay, 2x sama dengan 1 tolak 3y. Kemudian, kita nak hilangkan 2 ni. Okay, kita nak hilangkan 2 ni. 2 dengan x ni ialah darab. Bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Okay, jadi x sama dengan 1 tolak 3y. Okay, bahagi 2. Okay, ini ialah persamaan. Langkah pertama yang awak dah keluarkan ungkapan x. Okay, ini kita dah keluarkan ungkapan x. Okay, kita namakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Okay, persamaan ketiga ni dapat daripada mana? Daripada persamaan yang pertama tadi. Okay, seterusnya. Okay, kalau awak dah pilih persamaan yang pertama, okay, seterusnya langkah yang kedua ialah awak kena gunakan pula persamaan yang kedua. Okay, persamaan yang kedua ialah 3x tambah 2y sama dengan 4. Okay, yang ini, okay, ini persamaan yang kedua. Apakah dia? Okay, baca kat sini dia kata, gantikan ungkapan bagi tajuk ke dalam persamaan yang satu lagi. Okay, ini yang tadi ni. Ungkapan yang kita dah keluarkan x tadi, kita kena masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Okay, maksudnya dekat sini ialah dia masukkan. Okay, ni langkah yang kedua. Dia masukkan. Okay, ni nombor 3 ni ke dalam 2. Okay, ni tadi yang 2 ni. Yang ni 3x tambah 2y sama dengan 4. Okay, jadi bila awak masukkan, okay, kita tulis balik sahaja. So, 3. Okay, apa nilai x-nya? Kita gantikan terus. 1 tolak 3y per 2 tambah 2y sama dengan 4. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita darab masuk. Bila darab masuk, okey, bila awak darab masuk, ia masih lagi menggunakan kaedah kembangan biasa. Okey, jadi kita darabkan 3 darab 1. Okey, tolak dengan 3 darab dengan. Okey, sekejap. Okey, yang ini lebih mudah kalau kita darab masuk terus. Okey, 3 darab 1 kita dapat 3. 3 darab negatif 3y kita dapat negatif 9y. Per 2 jangan lupa. Okey, tambah dengan 2y sama dengan 4. Okey. Okey, sekarang ni kita nak hilangkan 2 yang berada di bawah ni. Okey, macam mana kita nak hilangkan 2 berada di bawah ni? Kita kena darabkan dengan 2 untuk setiap satu tu. Okey, so sebelah kiri. Bila sebelah kiri? Okey, bila sebelah kiri dah darab dengan 2. Okey, ni darab 2. Untuk kita hilangkan 2 yang berada di bawah ni. Okey, nanti dia akan potong. Okey. Yang ini pun kena darabkan dengan 2. Yang ini pun awak kena darabkan dengan 2. Jadi keseluruhan dia ni kena darabkan dengan
2. Okey, ini persamaan yang pertama. Ini sebutan yang pertama ni dalam kurungan. Okey, ini yang kedua, ni yang ketiga. Okey, selepas itu. Bila awak darabkan dengan 2, so 2 yang ini potong dengan 2 ini. So awak dapat kat sini ialah 3 tolak 9Y tambah 2 darab 2 dapat 4Y sama dengan 8. Okey, seterusnya kita lihat kat sini ada nombor, sini ada nombor. Jadi kita boleh selesaikan yang Y dengan Y. Kita kumpulkan negatif 9Y tambah 4Y sama dengan 8. Okey, sekarang tengok operasi sini. Tambah ke tolak? Okey, kalau sini ialah tambah, bila kita bawa ke kanan dia akan jadi tolak. Okey, jadi kat sini 5, 8 tolak 3 dapat 5. Negatif 9Y tambah 4Y kita akan dapat negatif 5Y. Okey, seterusnya. Okey, negatif 5 dengan Y ni ialah operasi darab. Okey, ini ialah maksudnya ialah negatif 5 darab dengan Y. So, kita dapat negatif 5Y kan? Okey, so kita bawa ke kanan, darab, bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, jadi Y sama dengan 5 bahagi dengan negatif 5. Okey, jadi awak dapat kat sini Y ialah negatif 1. Okey, kita tengok semula. Okey, ini tadi langkah yang kedua tadi dia suruh masukkan. Okey, kita dah masukkan. Okay, kita tengok lagi. Selesaikan persamaan linear yang dihasilkan. Okey, ini kita dah selesaikan. Kita dapat nilai Y ialah bersamaan dengan negatif 1. Okey, maksudnya bila kita dah selesaikan, maka dah selesailah untuk langkah yang ketiga. Okey, langkah yang keempat. Gantikan nilai yang dapati ke dalam langkah 1. Okey, langkah 1 tadi kita dapat ialah persamaannya berapa? 1 tolak 3Y sama dengan 2. Okey, jadi langkah yang keempat, okey, persamaan tadi ni, kita dah ada nilai Y. Okey, jadi kita boleh gantikan untuk dapatkan nilai X. Okey, ini ialah langkah yang keempat. Okey, tadi persamaannya ialah X sama dengan 1 tolak 3Y per 2. Okey, kita nak gantikan X. Nilai Y kita dah ada negatif 1. Okey, jadi kita gantikan 1 tolak 3. Okey, Y ni ialah negatif 1. Awak kena kurungkan dia. Okey, seterusnya X sama dengan 1 tambah 3 per 2. Awak akan dapat X sama dengan 2. Okey. So, awak dapat kat sini X sama dengan 2. Okey, dah selesai. Okey, jadi penghabisannya jangan lupa tulis jawapan akhir X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1. Okey. Untuk kaedah ini, kita boleh gunakan pelbagai cara sebenarnya untuk kaedah pergantian ni. Sama ada awak keluarkan X ataupun awak keluarkan Y pun boleh juga. Ataupun awak menggunakan persamaan yang kedua. Untuk langkah yang pertama ni guna terus persamaan yang kedua. So yang ini dia akan pusing. Okay, kalau ini guna 2, yang bawah ni akan guna yang pertama. Okay, tak apa. Yang penting ialah awak ingat step-step dia. Step dia ialah daripada 1. Okay, kita bawa ke kanan. Okay, kita nak carikan ini ialah X ni sebagai perkara rumus. Okay, awak boleh gunakan Y sebagai perkara rumus. Okay, pilih mana yang mudah. Okay, yang ini cikgu pilih X sebagai perkara rumus. Lepas tu kita masukkan yang kita dah keluarkan tadi ke dalam persamaan yang lagi satu. Okay, yang kedua yang kita tak guna tu. Okay, kita masukkan ke dalam. Lepas tu kita selesaikan dapatkan nilai Y dia. Okay, seterusnya barulah kita gantikan nilai Y ni ke dalam mana-mana persamaan. Untuk yang step yang keempat ni, awak tak kisah boleh guna persamaan mana-mana. So, sama ada awak nak guna persamaan pertama, persamaan kedua ataupun persamaan yang ketiga. Yang ni, 1, 2, 3. Okay, mana-mana persamaan yang awak boleh gunakan. Yang penting jawapan akhir dia mesti akan dapat jawapan yang sama. Okay, itu sahaja penerangan cikgu. Okay, so sampai sini sahaja. Terima kasih semua.